Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar ataupun berbincang tentang bagaimanakah untuk kita mengadakan perjalanan dalam negara di masa PKP ini. Kita belajar sekarang bagaimana perjalanan dalam negara yang memerlukan kita booking tiket penerbangan dan juga kita gabungkan dengan penginapan ataupun hotel. Semoga masa PKP ini kita belajar, lepas PKP nanti kita dapatlah berjalan ataupun melancong cuti-cuti Malaysia dalam negara. Contohnya mungkin kita nak pergi ke Langkawi, pergi ke Sabah, ke Sarawak, ke Kota Baru, Kuala Terengganu bagi orang yang di Johor. Juga kalau di Kuala Lumpur dan juga tempat-tempat lain yang kita memerlukan tiket penerbangan dan juga penginapan. Jadi hari ini saya akan kongsikan bagaimana kita nak dapatkan tiket penerbangan digabungkan dengan penginapan yang berbaloi-baloi. Okey. Kita mulakan dulu dengan kita buka Google Flight dulu. Kita typekan Google Flight di sini. Okay, sebentar, saya akan buat presentation. Baik, kalau kita lihat di sini, kita typekan saja Google Flight, maka akan keluarlah laman Google Flight di sini. Maka kita tekan di sini, maka keluarlah paparan seperti ini. Di mana katakan kita daripada Johor Bahru, kita nak ke katakan ke Sabah, Kota Kinabalu. Maka kita type saja Kota Kinabalu. Maka kita tengokkan, kita typekan Kota Kinabalu dan kita tekan pada tarikh yang ada di tepi itu. Di sana dipaparkan tiket-tiket ke Kota Kinabalu dari Johor Bahru. Kita boleh browse lagi, kita tengok pada bulan apa. Contohnya katakan kita lihat pada bulan Mac. Kalau kita guru, kita akan lihat pada bulan Mac, cutinya bermula pada, kalau di Johor lah bermula 26. Kalau negeri lain yang negeri itu maka cutinya bermula pada 27. Jadi kita lihat tiket itu dia bermula murah ialah 329. Walaupun pada hari lain dia ada murah, tapi kita cuba katakan kita letakkan tiket untuk ke Sabah apabila insya-Allah PKP ini selesai, kita letakkan 28. Katakan kita pergi 28, maka kita nak balik pada 1 April. Kita type. Jadi kita tengok, maka di sana ada dinyatakan kos di mana Johor Bahru ke Kota Kinabalu ni semua ada satu penerbangan saja iaitu pukul 10 pagi. Tak apalah, kita tekankan di sana. Kita tekankan tiket pergi dan juga tiket balik. Maka terus dipaparkan di sana. Tiket pergi ialah pada Ahad 28 Mac dan balik pada 1 April. Tetapi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat tadi ialah kita tengok dalam laman AirAsia, maka kos tiketnya ialah RM331. Kita boleh gunakan alternatif yang lain. Kita tengok di sini dalam trip.com, kita boleh beli tiket AirAsia ini dengan laman trip.com dengan harga 265 plus. Mungkin tambah beberapa ringgit, mungkin 275 ataupun macam itulah jadi lebih murah. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita dapat tiket lebih murah daripada laman web sebenar. Tetapi tujuan yang saya nak ajar ini bukanlah melihat kepada tiket saja. Maka kalau kita dah tahu tadi tiket yang agak murah ialah pada 28 Mac hingga 1 April, maka kita akan gunakan tarikh ini di mana tiket paling murah kita gabungkan pula dengan satu kaedah lain iaitu menggunakan AirAsia Go. Sekarang kita pergi kepada AirAsia Go. Okey, sekarang saya dah pergi kepada AirAsia Go. Untuk AirAsia Go dia akan keluar macam ni, lepas kita tekan kepada snap kat sini flight plus hotel. Tekan. Okey, kalau kita lihat
maka Asia Go dia akan pergi kepada laman web Asia. Okey, tak apa, kita pergi ke laman web Asia, maka di atas itu dia ada tekan SNAP di sini, iaitu gabungan antara tiket penerbangan dan juga penginapan. Kita tekan. Okey. Jadi bila kita tekan di sana, keluarlah kita masukkan balik tadi Johor Bahru. Kita pergi ke Kota Kinabalu. Kita masukkan tarikh yang sama, iaitu tarikh yang kita buat tadi adalah 28 sehingga 1 April. Kemudian okey, kita confirm. Baik, oleh kerana kita ni cadangannya nak pergi sekeluarga, maka untuk laman Asia Go ni menggunakan Snap, dia boleh maksimum sehingga 6 orang. Tapi kalau lebih, kita boleh buat tempahan 2 kali. Okay, katalah kita nak pergi 4 orang lah supaya kita tengok, kita tekan kat sini tukar 4 orang dewasa yang umur 18. Tapi kalau kita kata anak kita ada yang umur berapa tahun, kita tulislah dekat sini. Katakan dewasa 2 ataupun dewasa, anak kita ada dewasa seorang, mungkin ada kanak-kanak yang berumur antara 12 hingga 17 orang. Tekan, kita masuk ke situ. Dan lepas itu selesai, maka kita search. Okey, dalam konteks search ni dia memerlukan sedikit masa kerana program ni ataupun digital tools untuk Asia Go ni dia sedang mencari lokasi yang sesuai, hotel-hotel yang sesuai dengan harga dan juga okey, sekarang dia dah nyatakan inilah hotel-hotel yang ada di Kota Kinabalu pada tarikh tersebut. Jadi kalau kita tengok tadi, di sana dia nyatakan di sini ialah save. Save RM86. Semuanya tu ialah save 86. Save 86 tu menggambarkan bahawa kalau kita joinkan tiket dengan hotel, maka itulah penjimatan yang kita akan dapat buat. Jadi untuk kita memilih hotel yang paling murah, kita tekan kat sini, sorting. Price by low to high. Maka dia akan susunkan tadi. Ini adalah dia. Di atas tu dinyatakan bahawa tiket penerbangan dia pukul 10 pada 28 Mac dan balik 9 pagi pada 1 April. Maka inilah hotel-hotel yang ditawarkan pada harga tersebut. Dengan tiket 330 tu yang paling murah lah. Iskandar Hotel 330 tu untuk seorang penumpang dengan penginapan 4 malam. Tiket pergi balik dan penginapan 4 malam. Sangat murah. Sangat untung. Tapi kalau kita nak pilih hotel lain, kita tariklah ke bawah ni. Tambah RM4, kita dapat Hotel Suria yang dekat dengan Jesselton. Pelabuhan Jesselton, senang. Dan nak lebih sikit, Hotel Sri Iskandar, 3 bintang, 345. Sehinggalah hotel-hotel yang lain kita pilih. Bolehlah hotel yang bagus-bagus terpulang kepada kita. Ini kita boleh buat menggunakan ni, iaitu ia sangat berbaloi. Bila kita joinkan tiket penerbangan dengan pengangkutan, dengan penginapan, mungkin pengangkutan kita boleh deal dengan hotel, tetapi sini saya nak ajarkan bahawa bila kita dapat combinekan antara tiket penerbangan dengan penginapan, dia sangat berbaloi. Dan kadang-kadang pada ketika tertentu kita cuba pula tukar dari Kuala Lumpur. Dan dari Kuala Lumpur ni saya rasa mungkin lebih berbaloi. Cara dia sama juga. Mula-mula kita kena tengok dulu dalam Google Flight dulu. Dalam Google Flight ni, kenapa kita tengok dulu dalam Google Flight? Kerana dalam Google Flight ni, dia ada memberikan gambaran harga tiket yang paling murah tu bila. Kerana kita tengok ni Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, kita type sini Kuala K-U-A-L-A, Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur, kita ambil Kuala Lumpur. Okey, ke Kota Kinabalu. Kita nak pergi, katakan pada tarikh yang sama lah, contoh kita nak pergi kan pada tarikh yang sama. Tarikh yang sama ialah kita nak pergi 28. Kita ambil lah 28 28 sampai 1 April. Sama. Kan?
dan juga kita nak ambil juga tadi berapa orang. Kita ambil tarikh yang sama, maka kita dapati pada 28 hingga 1 tu tiket pada keadaan sama saja pada tarikh yang lain, tak ada masalah, tapi kita nak pergi pada tarikh yang sama sebab masa itulah cuti sekolah kita. Jadi di sini kita kena tukar pada AirAsia tadi, kita kena cek balik, kita kena tukar Johor Bahru di sini, dia akan masuk balik kepada Snap. Maka kat sini Snap, kita type balik. Kita dah masuk kat Snap ni, kita tukar dekat sini Kuala Lumpur. Okay. Jadi kat sini kita panggil Kota Kinabalu. Okey, tarikh dia sama. Okey, teruskan. Kita nak search. Di sini juga dia akan cari, kalau kita tengok tadi, daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, kos tiket dia agak mahal sedikit, iaitu 380. 380. Itu tanpa hotel. Okey, sekarang kalau kita tengok, kita paparkan di sini low hotel to high. Jadi kita tengok di sini ialah disenaraikan hotel-hotel dengan turutan harga yang paling murah daripada Hotel Iskandar. Kalau kita tengok tadi harga tiket 389 kosong. Jadi sekarang hotel-hotel ini menyediakan dengan penginapan sekali. Contohnya Hotel Suria, Hotel Sri Iskandar ini lebih murah pula daripada harga tiket kosong. Sedangkan penginapannya untuk 4 malam termasuk, bermakna 376 ni untuk seorang. Maka dengan tiket pergi balik dan penginapan di hotel 4 malam. Sangat berbaloi. Jadi macam mana nak buat? Katakan kita setujulah kata dengan Hotel Suria ni, yang letak dengan Jesselton Point ni, senang nak pergi ke bandar, nak pergi ke Labuan pun senang. Contoh, maka kita pilih, katakan kita pilih hotel ni, kita tekan dekat sini. Bila kita tekan, dia akan terus pergi ke laman web Hotel Suria tadi. Hotelnya pun agak menarik, besar. Maka kita akan pilih bilik. Ni dia bilik. Kalau bilik yang standard family room ni ada 2 katil besar, 2 katil queen, maka harga dia 376 macam jadilah. Kalau kita pergi 4 orang, makna kena darab 4 lah. Katakan kita pilih, ni kita tekan book now. Tapi kalau kita nak pilih bilik yang lebih luas, kita pergilah ke bawah ni. Tapi harga dia dah jadi 500 lah seorang. Mungkin tak berapa berbaloi lah. Kita tekan, katakan bilik ni. Maka akan dinyatakan seterusnya ialah apa yang kita perlu buat. Yang ni. Jadi dinyatakan di sini ialah tiket penerbangan kita, hotel kita 4 malam dan juga siapa yang nak travel ni 4 orang. Isikan je juga butiran tersebut. Lelaki, perempuan, nama, tarikh lahir. Kalau nak tambah luggage, mungkin kita tambah lagi sikit lah. Tapi luggage ni mungkin boleh tambah kemudian. Isikan saja. Lepas isi, kita dapati di bawah ni dia sudah tulis harga jumlah untuk 4 orang tiket kapal terbang, 4 tiket dan penginapan 4 malam untuk 4 orang dari hotel tersebut, RM1,500, lebih kurang 300 lebih 375 seorang. Sangat berbaloi berbanding kalau kita beli tiket saja. Tiket kosong saja dah 389. Lepas tu continue pay, bayar macam biasa, nanti kita akan terima 2 dalam kita punya email, iaitu 1 tiket kapal terbang AirAsia, 1 lagi tentang kita punya tempahan hotel. Tetapi kita tempah sekali je, dia dah buat 2 sekali, maka ini lebih untung dan berbaloi. Dan ini juga boleh dibuat bagi destinasi-destinasi yang lain. Contohnya, katakan dari Kuala Lumpur, kita nak pergi ke Langkawi. Kita type je lah Kuala Lumpur. Pergi dekat sini sama, pergi kat Snap, maka tekan dekat sini, maka kita nak pergi Langkawi. Langkawi, tekan. Dan kita pilihlah tarikh yang sesuai. Tapi yang lebih baik adalah apabila kita tengok dulu anggaran tiket dalam Google Flight tadi. Sebab kita daripada sana kita boleh agak bila tarikh yang sesuai yang kita dapat harga lebih berbaloi.
Yang itu yang saya nak kongsi hari ini, di mana sebenarnya apabila kita gabungkan harga tiket dengan harga penginapan, ia lebih beruntung terutama bagi pelancongan kumpulan ataupun keluarga. Contohnya kita masukkan saja search, kita search, kita nak pergi katakan daripada Kuala Lumpur ke Pulau Langkawi, maka dia akan senaraikan hotel-hotel yang sesuai dengan bajet kita. Macam tu kan? Jadi kita tengok, inilah hotel-hotelnya. Kalau kita nak hotel yang bajet, kita tekanlah price low to high. Kita tekan saja. Maka di sini, cuba bayangkan kita tengok pergi ke Langkawi dengan tiket penerbangan pergi balik, tidur 4 malam di hotel, seorang baru RM238. Ini kita tak tengok tiket yang paling murah. Mungkin pada satu ketika pergi balik dengan hotel cuma RM200. Sangat berbaloi berbanding kalau kita gunakan kereta, naik ferry, sesak-sesak dan sebagainya. Jadi antara perkara yang kita boleh gunakan iaitu kaedah gabungan antara Google Flight dan juga Air Asia Go. Berdasarkan pengalaman saya, Air Asia Go ni apabila gabungan tiket penerbangan dengan penginapan, dia antara merupakan yang paling berbaloi dalam konteks Malaysia. Tetapi kalau untuk lawatan luar negara, kemungkinan ada laman-laman yang lain gabungan antara penerbangan dan hotel yang lebih murah. Mungkin kadang-kadang Expedia, Agoda, Booking.com, dan ada beberapa digital tools ataupun laman-laman web yang lain. Tetapi dalam konteks Malaysia, saya dapati bahawa berdasarkan pengalaman saya dapati Air Asia Go ni antara yang berbaloi dan murah dalam konteks dalam negara. Dan pentingnya kita kata tadi, pelancongan dalam negara, maka kita utamakan sekarang ni bila PKP, insyaAllah PKP dah selesai, nanti kita dapat melakukan pelancongan dalam negara, khususnya membawa keluarga menggunakan kaedah ini. Saya rasa ini berbaloi-baloi. Itu saja perkongsian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa akan datang. Salam.